kita tak begitu, orang kata apa, tak begitu mendalam mengkaji ataupun menerangkan tentang perkara ini. Konsep masyarakat madani ni bukan konsep yang baru, dia konsep lama. Malah benda ni diperbincangkan oleh banyak ahli falsafah. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil civil society. Masyarakat bersivil. Kan kita belajar civic dulu kan, masyarakat bersivil, masyarakat yang bertamadun. As opposed to masyarakat yang orang kata apa, tidak bertamadun lah, masyarakat barbarik lah kita panggilkan. Dan Prof Agus jelas dalam perkara ini, terutama dalam ketaksuban pembangkang nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Ketaksuban pembangkang nak menjatuhkan kerajaan. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, audio saya double. Okey, dengar cantik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya di YouTube, Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih kerana kalau siapa yang share gift, terima kasih share gift. Siapa yang dekat Facebook sekarang ni, boleh send star. Terima kasih yang send star. Dan juga yang donate sebagainya, terima kasih. Ini semua daripada anda. Saya terima dengan ucapan terima kasih. Saya ucapkan. Dan juga itu tanda support dan buatkan kita pun yalah lebih, bukanlah bersemangat. Tak ada benda tu pun kita tetap buat juga kan. Cuma daripada segi konten tu kita akan lebih variasikan lagi. Terima kasih Yano. Tengok, terima kasih yang bagi gift dekat TikTok dan sebagainya. Terima kasih so much. Dan malam ini cuaca panas tuan-tuan bukan malam ni, hari ni memang cuaca panas. Beberapa hari ni memang cuaca dianggap agak panas. Jadi heat stroke ni boleh kena pada kita semua. Kan? Heat stroke ni boleh kena pada kita semua. Jadi berhati-hati dalam apa orang kata, dalam suasana panas sekarang ini. So harap kalau yang berada di luar tu jangan berada dalam keadaan terlalu lama. Minum banyak air kosong kan. Sebab bila heat stroke ni melanda boleh membawa kepada kematian dan sebagainya kan. So terima kasih yang menonton juga daripada orang kata apa, daripada seluruh tempat terutama macam-macam dan juga walargon. Terima kasih saya ucapkan sebenarnya. Ramai yang komen bukan pada saya, tapi saya ucapkan terima kasih. Itu yang kita nak kan. Walaupun dia komen macam tu pun kita tetap terima dengan hati terbuka. Kan? Sebab apa? Sebab bagi saya baguslah dia komen. Korang-korang bila dia komen tu maksudnya dia dengar lah apa yang kita cakap kan. Setuju tak setuju itu cerita lain. Sekurang-kurangnya dia dengar apa yang kita cakap. Itulah benda yang sangat penting untuk kita nak. Kita tak yakinkan walargon walaon. Ada orang tanya pada saya, macam mana kita nak yakinkan kepada kumpulan PAS ni supaya mereka jangan cakap benda yang tak sepatutnya. Saya kata kita tak payah yakin mereka. Kita tak payah yakinkan mereka. Bukan tugas kita untuk yakinkan mereka. Tugas kita adalah untuk yakinkan pengundi-pengundi atas pagar yang dikelirukan oleh mereka. Itu tugas kita. Itu sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita. Kita tak yakinkan orang PAS pun, orang Bersatu pun. Kan? Orang Bersatu, orang PAS ni, dia memang mati kerat hidup semula pun dia akan kata Tok Guru dia paling maksum lah. Kan? Tok Guru dia paling maksum lah, paling maksum, tak ada buat dosanya. Walaupun saya tunjuk tadi kan satu keratan akhbar ni, saya tunjuk jugalah kan supaya tuan-tuan dapat tengok kan. Saya tunjuk keratan akhbar bila Hadi kata wajib sokong DAP, haram sokong UMNO. Dia kata apa? Itu berita lama. Saya kata wajib tu hukum agama. Hukum agama ni ada lama ada baru ke? Kan? Hukum apa orang kata, hukum lama hukum baru. Wajib dia tu sekarang ni halal, lepas ni jadikan haram. Dia bergantung kepada mood aku lah. Kalau aku rasa dia kata wajib lah. Kan? Kalau aku rasa dia halal lah. Kalau dia haram lah. Tengok, wajib sokong DAP, haram sokong UMNO sehingga kiamat. Ini tahun 2012 disebut berita ini tahun 2012 disebut oleh Hadi. Pada tahun 2012. So sekarang ni bila masuk 2023 haram pula sokong DAP. Masa kerajaan terima kasih Zaidi. Wajib pula sokong UMNO kan pada masa itu. Lepas itu tukar lagi fatwa, tukar lagi pendapat, tukar. Macam ni tuan-tuan. Sebab itu dalam Al-Quran
Ada ayat Quran yang menyebut bahawa janganlah kamu mengambil rahib-rahib kamu sebagai sembahan. Kemudian ada sahabat bertanya, kami tak pernah ambil rahib kami sebagai sembahan. Ya Rasulullah, dia kata, kami tak pernah ambil dalam satu hadis kan. Kami tak pernah ambil rahib kami sebagai sembahan. Dia kata, bukankah rahib kamu menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal? Maka itulah yang dimaksudkan mengambil rahib kamu sebagai sembahan. Benda yang halal dia jadi haram, haram jadi halal. Dia mengikut kepentingan dia. Dia mengikut hawa nafsu dia. Dia mengikut keperluan dan kepentingan politik dia. Itu yang menjadikan orang kata apa, negara kita cacah merebah, tuan-tuan. Saya kata racism, perkauman itu berlaku bukan kerana sekolah. Bukan kerana sekolah Tamil mengajar bahasa Tamil, sekolah Cina mengajar bahasa Cina, bukan, atau sekolah agama mengajar bahasa Arab. Bukan itu. Racism itu berlaku kerana parti politik yang memainkan isu bangsa, isu agama, yang memainkan sentimen bangsa, sentimen agama, holier than thou. Aku ni lebih suci daripada kamu. Aku masuk neraka, surga, korang semua masuk neraka sebab tak sokong aku. Holier than thou. Aku ni lebih suci, lebih baik, lebih tinggi daripada kamu semua. Pandangan macam ni sebenarnya yang akan memecah belahkan kita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, berbeza pendapat tak ada masalah. Tuan-tuan tak perlu sokong Anwar Ibrahim, tak perlu sokong Kerajaan Madani, tak perlu sokong Pakatan Harapan UMNO, tak perlu sokong pun. Tak perlu bersetuju pun. Tetapi jangan gunakan alasan agama, jangan gunakan alasan bangsa. Tak setuju sebab polisi dia. Tak setuju sebab dia buat mungkin benda ni tak betul, benda tu tak betul. Kritik polisinya. Bukan gunakan alasan agama. Kenapa tak sokong Pakatan Harapan? Oh, mereka liberal, kafir, masuk neraka. Kenapa tak sokong DAP? Oh, mereka komunis, liberal, kafir, masuk neraka. Kenapa tak sokong UMNO? Oh, mereka liberal, kafir, masuk neraka. Sekarang ni kita bentuk kerajaan dengan DAP dengan UMNO. Oh, tak apa, wajib sokong mereka. Kan? Dia punya cerita tu berubah-ubah, tuan-tuan. Dia punya cerita berubah-ubah. Baik, malam ni saya nak bawa cerita yang inilah, dia kata 126 orang, ada yang kata 124 orang, ada 126 orang, ada kata 119 orang, dia berbeza-beza. Dan saya akan cerita juga bagaimana sebenarnya mereka kata 126 orang, tetapi dalam PAS sendiri, PAS sekarang ini menghadapi masalah perpecahan, terutama dalam menentukan nak join ke tak join kerajaan perpaduan. Nak join ke tak join kerajaan perpaduan ini. Dan saya kata PRN yang berlaku selepas bulan Julai ni akan menjadi bukan satu, sebenarnya orang salah faham, salah pandang dia melihat bahawa PRN ini akan menjadi ujian kepada Anwar Ibrahim. Bukan. Dia menjadi ujian kepada PAS dan Bersatu. Sama ada mereka boleh kekal atau tidak. Sama ada mereka terus boleh bersatu atau tidak. Sama ada Hadi akan setuju untuk terus bersama dengan PN atau dia akan keluar daripada PN dan menyertai kerajaan Madani bersama dengan UMNO. Itu persoalan sebenarnya. Dan kalau orang kata ini adalah kau punya propaganda, kau punya spin, tuan-tuan, nak percaya, percaya. Tak percaya, sudah. Sama juga dengan cerita 126 orang nak melompat tu. Nak percaya, percaya. Tak nak percaya, sudah. Kan? Malam ni kita bawa cerita tersebut. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak cerita yang 126 orang ke 129 orang ke 124 orang ke, kita akan komen beberapa perkara lah. Pertama, seperti biasa saya akan buat ulasan. Ni ulasan daripada Prof. Agus, Ketua Pengarah JECOM Malaysia. Prof. Agus, dia bagi ulasan berkenaan tempoh hari. Tempoh hari dia buat satu posting sebenarnya, Prof. Agus ni. Satu posting yang menarik daripada Prof. Agus berkenaan dengan Kelantan. Negeri aku ni, dia kata, kalau tak silap saya, setiap kali raya dia akan ada masalah air, dia ada masalah kebersihan, saya forgot satu lagi. Dia masalah apa? Ada 3 masalah dia sebutkan. Yang negeri dia ni orang Kelantan, Prof. Agus ni orang Kelantan. So dia akan menghadapi masalah ni. Dan saya bercakap dengan Prof juga bila saya mengkaji tentang royalty minyak Kelantan kan, sama ada Kelantan wajar atau tidak nak dapat royalty minyak. Apa orang kata, saya tanya sebab dia ada tulis satu paper berkenaan dengan perkara tersebut. Prof. Agus dia sebagai academician, dia ada tulis satu jurnal berkenaan dengan royalty minyak di Kelantan. Kesimpulan yang mudah saja. Ni saya bukan cakap Prof. Agus punya kesimpulan, tetapi saya tahu conclusion dia macam tu. Kesimpulannya, memang Kelantan tak layak dapat royalty. Memang bukan kerana Kelantan ni tak patut dapat royalty. Dia dua benda berbeza. Tak layak sebab undang-undang. Disebabkan peraturan, dan antara akta yang disebut adalah Akta Wilayah Laut. Territorial Sea Act, Akta Wilayah Laut 2012. Dan juga apa orang kata, akta itu adalah
hasil daripada apa? Undang-undang Emergency Ordinance Number 7 1969. Satu ordinan darurat yang dibuat pada tahun 1969 kerana apa tuan-tuan? Kerana peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ni selalu dimainkan peristiwa Melayu Cina gaduh-gaduh. Tapi sebenarnya, terima kasih Jackson. Tapi sebenarnya peristiwa itu bukan untuk cerita Melayu rasism semua ni, bukan. Cerita tu sebenarnya nak ambil minyak. Dan di dalam Ordinance Number 7, Emergency Ordinance Number 7 1969, dalam itu tertulis bahawa had wilayah laut bagi sebuah negeri hanya 3 nautical mile. Maksudnya 3 nautical mile ke bawah itu wilayah laut. Ke atas itu adalah milik federal. Jadi tamatnya Emergency Ordinance itu pada tahun 2011 sewaktu pemerintahan Najib. Dan pada pemerintahan Najib immediately diwujudkan satu akta laut dipanggil Territorial Sea 2012, di mana secara sahnya bahawa 3 nautical mile itu sah di dalam akta. Sarawak tak setuju, Sabah tak setuju. Tapi nak buat macam mana? Akta itu pun sudah dilaksanakan. Kan? Akta itu sudah dilaksanakan. If I want to put into perspective lah. Kalau tuan-tuan nak tengok akta wilayah laut dia kan. Okay. Di bawah section 3 had laut wilayah supaya kita nampak. Saya bawa benda ni supaya tuan-tuan sendiri boleh tengok, boleh rujuk nanti kan. Di bawah Akta Laut 2012. Akta Laut 2012. Di bawah section 3. Okay. Had laut wilayah tertakluk keperuntungan lebar laut wilayah Malaysia hendaklah 12 nautika bagi segala maksud. Ini lebar laut wilayah Malaysia. Bagi maksud Akta Pelantar Benua, Continental Shelf 1966, Continental Shelf Act 1966, dan juga Akta Petroleum, Perlombangan Petroleum 1966, dan juga Akta Kanun Negara dan mana-mana undang-undang yang bertulis yang berkuasa di Sabah Sarawak, apa-apa sebutan mengenai laut wilayah dalamnya hendaklah berhubung dengan mana-mana wilayah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai bahagian laut itu dengan pantai tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air surut. 3 batu nautika. So perkara ini dibangkitkan tapi perbincangan oleh Prof Agus, dia nak melihat kepada hak berkenaan dengan tanah, sama ada mineral di bawah tanah itu akan apply kepada 3 nautical mile. Tapi tak apalah, itu nanti kalau saya sempat berjumpa beliau saya akan borak lah. Tapi saya nak bawa kenyataan daripada Prof Agus. Saya nak bawa ulasan beliau. Ada gelar saya ahli akademik pencen jadi cyber trooper parti. Tidak terasa esok genap-genap 3 bulan saya bertugas di Jabatan Komunikasi JECOM. Selama ini saya berdepan dengan pelbagai kritikan dan cemuhan sehingga ada mengelarkan saya ahli akademik pencen yang bertukar kejaya menjadi cyber trooper parti. Cemuhan seperti itu pada saya kecil jika dibandingkan dengan cemuhan pembangkang ke atas Anwar Ibrahim. Walaupun pelbagai pembaharuan yang diperkenalkan oleh Anwar sejak dia jadi Perdana Menteri, masih ada mengatakan dia adalah Perdana Menteri paling teruk dan zalim. Cemuhan ini bertolak belakang dengan apa yang Anwar selalu sebutkan, bahawa dia sendiri adalah mangsa kezaliman dan tidak akan sekali membiarkan kezaliman serupa ditimpakan kepada orang lain. Selain itu, Anwar sendiri berkali-kali menegaskan dia mewujudkan tata kelola baik, membantaras rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan, pendawaan tanpa memilih bulu, membela kemiskinan dan mengangkat kemanusiaan. Janji Anwar menyebabkan saya bertahan di jawatan ini bukan kerana dedak. Saya mahu bersama merealisasikan Malaysia yang berdani untuk mewujudkan Malaysia yang sejahtera, maju dan makmur. Skop tugas saya di JECOM jelas. Pertama, menyampaikan dasar kerajaan kepada rakyat. Kedua, mendidik dan menyedarkan rakyat untuk saling menghormati dan bersatu supaya tidak lagi ada sikap ekstremisme agama dan kaum. Malangnya tugas ini menjadi cabaran apabila pemimpin pembangkang berterusan memainkan sentimen agama dan kaum serta menyerang Anwar dengan pelbagai tuduhan tidak berasas. Seakan benci dan marahnya sesetengah orang pada Anwar, timbulnya gosip mahu menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri atas alasan rakyat sudah bosan dengannya. Siapa yang bosan dan kenapa bosan? Saya tidak tahu. Tetapi itulah yang selalu diratibkan oleh pihak yang tidak menyokong Anwar. Nasihat saya, hentilah serangan ke atas Anwar
dan kerajaan perpaduan. Tidak ada ke mana pun serangan yang emosi ini. Sukar untuk langkah syariatan berlaku lagi. Kerajaan ini telah kukuh dengan majoriti yang ada. Rakyat pun sudah bosan dengan politik pembangkang kerana mereka mendambakan kestabilan. Sebaliknya, jalinkanlah hubungan baik dengan kerajaan pusat bagi membolehkan sistem federalisme berjalan lancar. Ini untuk kerajaan negeri lah. Jika mahu peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti, berundinglah dengan kerajaan pusat. Anwar sudah berkali-kali menyatakan kesediaan untuk berbuat demikian. Tinggal lagi pembangkang perlu datang berunding mengenainya. Itulah dilakukan oleh Anwar sewaktu dia menjadi ketua pembangkang. Dia datang berunding dengan pemimpin pada ketika itu. Jadi dari sini tuan-tuan, kita nampak sendiri kan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prof Agus sendirilah dia menceritakan. Dia sendiri bagi tahu saya personally, dia kata bahawa beliau memang berada di situ untuk tujuan mempertahankan kerajaan Madani. Bukan Anwar Ibrahim, tapi mempertahankan kerajaan Madani. Konsep kerajaan Madani ini adalah satu konsep yang menarik kerana dia merangkumi semua perkara. Cuma saya tak faham kenapa kita tak begitu, orang kata apa, tak begitu mendalam mengkaji ataupun menerangkan tentang perkara ini. Konsep masyarakat Madani ini bukan konsep yang baru, dia konsep lama. Malah benda ini diperbincangkan oleh banyak ahli falsafah. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil civil society. Masyarakat bersivil. Kan kita belajar civic dulu kan. Masyarakat bersivil, masyarakat yang bertamadun. As opposed to masyarakat yang orang kata apa, tidak bertamadun lah. Masyarakat barbarik lah kita panggilkan. Dan Prof Agus jelas dalam perkara ini, terutama dalam ketaksuban pembangkang nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Ketaksuban pembangkang nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Saya kata ketaksuban tersebut berlaku antara lainnya adalah apabila mereka cuba mengambil orang kata apa, menangguk di air yang keruh. Salah satunya adalah berkenaan dengan pengampunan Najib. Ada yang tanya saya tadi kan, betul ke Najib sudah diampunkan? Masalah pengampunan Najib tu, bersidangnya apa orang kata, lembaga pengampunan tak bincang pun tentang perkara tersebut. Tak ada pembincangan. Jadi tak ada isu lagi berkaitan dengan. Dan kita, apa sikap kita? Ada yang tanya, apa sikap kita tentang Najib ni? Sikap kita mudah saja. Pertama sekali kita kena faham bahawa itu hak Najib sebagai banduan dan rakyat Malaysia di bawah peraturan-peraturan penjara dan juga di bawah Perlembagaan Malaysia untuk nak minta pengampunan diraja. Itu hak beliau. Itu hak peraturan, selagi mana dia mengikut tata cara dan peraturan, itu hak beliau. Sebagai parti politik, refrain daripada nak membuat komentar setuju tak setuju. Sebab kenapa kita kena refrain? Kamu bercakaplah air mata darah sekalipun, kamu meneriaklah air mata darah sekalipun, itu hak yang di Pertuan Agong nak ampun tak ampun. Kalau baginda kata ampun, ampun. Kalau baginda kata tak ampun, tak ampun. Kita nak kata macam mana? Itu hak yang di Pertuan Agong. Kalau tiba-tiba dia terampun oleh Pertuan Agong, kita nak kata apa? Kalau tiba-tiba dia tidak diampunkan, kita nak kata apa? So, either way, sebenarnya tak membawa implikasi apa-apa sebenarnya. Ya, dia ada implikasi kepada kerajaan, betul. Dia ada implikasi kepada usaha untuk kita nak memberantas rasuah, betul. Tetapi di end of the day, hak kuasa untuk nak menentukan bukan kepada referendum. Referendum ni suara rakyat, bukan. Dia yang Pertuan Agong. Kalau Pertuan Agong kata ampun-ampun lah, kita nak kata macam mana? Tugas lembaga pengampunan adalah recommend. Okey, berdasarkan kepada fakta ini. Berdasarkan kepada benda ni, ini peraturan ini. Ini. So, okey. Ni serahkan kepada Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong tengok, yang Pertuan Agong kata, okey atau tak okey. Itu adalah budi bicara yang di Pertuan Agong. Tidak terikat dengan apa-apa rekomendasi daripada lembaga pengampunan. Ini kita kena jelas. Kalau kita tak jelas benda ni tuan-tuan, itu yang kita akan jadi emosi tentang perkara ini. Bagi saya objektif. Oh, jadi bermakna kau sokong Najib lah Is. Itu saya kata, aku cakap lain, kau faham lain. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap, tetapi saya tidak bertanggungjawab dengan macam mana tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya cakap. Ini saya nak beritahu. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap, tapi how you understand what I say is totally different. Dua benda yang berbeza. Saya tak kata saya setuju tak setuju. Saya kata itu hak yang di Pertuan Agong. Dan kita kena faham, kalau diampunkan sekalipun, dia ada lagi kes-kes lain yang sedang berjalan sekarang ini. Kalau dia betul bersalah, dia boleh merayu lagi atau bilang pada beliau lah. Kan? Tapi dia ada kes lain, dia ada beberapa kes lagi, YNDB, dia ada few cases yang still going on sekarang ini. So, sebab itu saya kata obsesi yang nak jatuhkan kerajaan ini, dia akan gunakan kes Najib ni untuk nak pecah belahkan. Sebab itu bila Amanah buat kenyataan, Khalid Samad buat kenyataan, Puan Zahra Sakarshi reply,
PAS ambil kesempatan. Dia orang gaduh sesama sendiri. Lepas tu, akhirnya Amanah Salahuddin Ayub kata, Amanah minta maaf terhadap UMNO, cukup. Tujuan Salahuddin Ayub ni bukan nak kata kompromi, tapi maksudnya cukup. Betul lah tindakan tu, bagi saya setujulah. Cukup lah, dah lah kita ceasefire kat sini. Tak ada faedahnya nak kata aku menang, kau menang, aku menang, kau menang. Tak ada faedah. Sebab benda tu tak membawa apa-apa. Benda tu membawa apa? Benda itu membawa apa sebenarnya? Membawa kemajuan apa? Membawa pembangunan apa? Sebab kita nak bercakap tentang rakyat ni tuan-tuan. Kita dah kena mula bercakap. Bukanlah kena mula, dah mula dah. Cakap tentang rakyat, tentang pembangunan dan sebagainya. Tetapi kita duk sibuk pasal benda ni. Kita duk sibuk benda yang tengah automate. Kita tengok mesin tu tengah berjalan secara automatik. Kita duk sibuk berdebat tentang mesin yang berjalan secara automatik. Tak payahlah. Proses pengampunan diraja ni pengampunan secara automatik. Maksudnya automatik ni bukan melalui ahli parlimen, bukan melalui Perdana Menteri. Ya, dia sebagai pengerusi panel lembaga pengampunan. Yang di-Pertuan Agong akan menentukan. So biarlah, habislah kat situ. Ampun tak ampun itu baginda yang akan tentukan, bukan kita. Bukan kita yang akan tentukan. Baik. So daripada situlah saya nak membawa pasal isu pembangunan ni. Sebelum saya pergi kepada kes apa orang kata, geng-geng, saya tanya DG tadi, betul ke ada promosi DG kan dekat Sogo kan? Kan. Sebelum tu saya nak bawa cerita Sarawak sikit tuan-tuan. Kisah kasino Sarawak. Okey, dia macam ni background dia kan. Sarawak nak buat satu kasino. Okey. Sarawak nak buat kasino dalam dan nak dapat lesen kasino ni kena minta kelulusan daripada parlimen. Parlimen kena luluskan sebab kasino judi ni adalah di bawah akta adalah di bawah perlembagaan, di bawah list lesen judi adalah di bawah list 1. List 1 ni schedule 9, list 1 hak kuasa federal yang menentukan judi. Kerajaan negeri PBT bagi lesen premis judi, itu kerajaan negeri, tapi bagi lesen judi itu federal. Jadi sekarang ini Sarawak nak request lah nak buat kasino dekat Puncak Borneo tu. So PAS tak setuju. Okay, PAS tak setuju. Dalam parlimen tu lah ada perdebatan. Karim Hamzah, Menteri Pelancongan Sarawak kata, oh ini PAS jangan campur. Ini bukan masalah halal haram. Yang bukan Islam tak ada haram, tak ada halal tentang benda ni. Boleh je. Saya komen hari tu, saya kata, apa keperluan kita nak buat kasino kat Sarawak? Kita ni tak cukup sumber ke? Kita ni tak ada pendapatan ke? Kalau Pahang tu saya faham lah. Dia tak ada minyak. Kan? Tanah, yelah walaupun tanah dia luas, tapi pembangunan dia agak kurang lah kita berbanding dengan Sarawak. Dia tak ada natural resources seperti bauxite. Sarawak ada bauxite tau. Dia ada, Sarawak ada gas. Sarawak ada emas. Sarawak ada apa yang Rare Earth Element, REE, Sarawak pun ada. In fact, baru-baru ni Abang Joe announce satu lagi sumber baru carbon credit Sarawak daripada Janggut Duyung. Janggut Dugong. Janggut Duyung ke? Janggut Duyung ke? Janggut Duyung Sarawak panggil Janggut Duyung, betul. Janggut Duyung. Resepi Janggut Duyung. Tonton Google sendiri Janggut Duyung tu kan. Janggut Duyung ni favorite food saya juga kat Sarawak ni. So daripada situ somehow dia berkenaan dengan carbon credit. Boleh digunakan untuk meresap, untuk menyerap carbon kan. Ni kalau siapa nak tengok boleh Google ni. Ni Janggut Duyung ni. Saya suka makan benda ni juga. Ada jual. So resources itu ada sebenarnya. Jadi kalau resources itu ada, apa keperluan kita nak pergi lagi kepada kasino? Pelancongan apa yang kita nak pergi lagi ni? Tak faham. Apa lagi perancangan apa yang kita nak pergi sampai kita perlu kepada kasino? Ini yang Dato' YB Tiong cakap itulah, Menteri Pelancongan tu kan. Kenapa Sarawak tak boleh buka kasino? Tanya Tiong. Menteri Pelancongan Seni Budaya Tiong King Sieng membidas kenyataan pengkritik yang menggunakan alasan agama bagi menyatakan bantahan mereka terhadap cadangan pembukaan kasino di Sarawak. Dia turut menggesa pihak terbabit supaya mencontohi pendekatan diambil negara Timur Tengah yang kebanyakan beragama Islam berbanding Malaysia yang punya penduduk berbilang kaum. Jika diperhatikan, kebanyakan rakyat Timur Tengah adalah penganut agama Islam. Sebaliknya, Malaysia sebuah negara berbilang agama dan kaum. Namun, pemikiran tingkah laku setengah ahli politik lebih konservatif dan takut berbanding di beberapa negara Timur Tengah. Banyak negara Timur Tengah beransur-ansur bergerak ke arah kesederhanaan. Sebagai contoh, Amerika Arab Bersatu menganjurkan Miss World 2023 ini dan terdapat kasino mewah di Timur Tengah. Justru adakah Malaysia, khususnya Sarawak, tidak berhak untuk dibangun dan dimajukan? Kata beliau. Cerita UAE tuan-tuan. Bagi saya tak setuju pembinaan kasino. Bukan sebab agama.
Okay, agama satu hal, tapi bukan sebab agama. Persoalan saya kenapa? Kenapa kita nak wujudkan